نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada masa yang kita duduk ini, sebagai perkara yang telah maklum bagi sekalian muslimin dan muslimat, kata kita hidup pada akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sayyidil Anam. Kata, masa yang kita duduk ini ialah masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang nak membawakan seseorang manusia tidak berjalan di atas landasan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai manusia yang beragama dengan agama Islam, agama kita sebagai orang Islam kena mengetahui akan hakikat dia, kata gapakah mana agama. Agama ni iaitu perkara yang kita nak pakai hidup di dalam dunia ini sementara sahaja. Maka di dalam agama dia adanya undangan-undangan dan suruhan-suruhan, tegahan-tegahan yang ada siap mari di dalam perlembagaan kita yang tinggi sekali, iaitu Al-Quranul Karim. Dan tiap-tiap manusia yang ada di atas muka bumi ini, kebanyakan 80% ni beragama. Sama ada agama tu agama Islam ataupun agama yang bukan daripada agama Islam. Ada lagi 20% mereka yang nak tolaknya ajaran agama, tak mau nak mengadukkan ikutlah agama mana-mana. Dengan sebab itu, kita nak mari cakap kata, kita sebagai orang Islam ini, Allah Subhanahu wa taala tak tegah pun kita di dalam arti kata kita nak gunakan hidup pada dunia kita ni sama ada dalam bentuk perniagaan, sama ada dalam bentuk cara kita nak main politik, sama ada cara kita nak gunakan hidup kita, Tuhan kebebasan kepada kita. Cuma
Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quran dengan cara nyata dan jelas, katanya lakum dinukum waliyadin, agama kamu agama kamu, agama kami agama kami. Berlainan cara pahaman, berlainan cara undangan dalam masalah nak melaksanakan hidupan harian. Ini bukan muskilah kita nak duduk di dalam dunia ini, di dalam arti kata kita duduk sama-sama dapat keadilan dan sama sahaja di kata mata hidupan dunia ini perkara yang tak diingkarkan oleh akal fikiran dan undangan-undangan negara kita ini. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita tadi itu perkara yang kita kena melaksana. Terutamanya kita sebagai ketua pemimpin kena jadikan contoh tauladan yang baik untuk kita hendak melaksanakan urusan agama. Bukan kita ni, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan ruang kepada kita dengan caranya seluah-luah sehingga kita dapat pergi jawatan kuasa tinggi-tinggi dalam negara ini, kita nak tunduk kepada ajaran yang ditegahkan di dalam Islam kita tak mau, kita nak kita itu menggunakan cara hidupan kita sampaikan kita nak tunduk kepada perkara yang kita tak boleh nak tunduk ini adalah perkara yang tak diredai di dalam agama kita. Terutama mereka yang pegangnya jawatan kuasa yang Allah Ta'ala berikan amanah kepada dia tinggi-tinggi tadi itu, tetapi kurang sedikit daripada faham ajaran Islam. Kita nak jaga molek diri kita, jaga molek akan pahaman kita, supaya kita tadi itu boleh bawanya, menganuknya agama yang kita nak bawa ni, supaya kita sapa kepada matlamat keredaan Tuhan. Kerana kita bawa agama ni bukan masalah adat istiadat, bukan rabuk prapeni cara hidup biasa tu, bukan. Bahkan dikirakan kita hidup harian ini di atas neraca timengi kebaikan yang Tuhan nak balaskan kepada kita. Perkara yang kita tak boleh kita nak buat, kerajaan kita faham. Kerajaan Asia kita ni ya buka kebebasan kepada kita. Boleh kita nak menganutkan agama mana-mana pun yang kita nak duduk dalam negara ini. Dengan sebab itu, apabila kita ni tahu undangan-undangan negara kita, kata dia tak memaksakan kita buat perkara-perkara yang cengah dengan agama kita, kenapa kita nak buat perkara-perkara tersebut? Tak lain tak bukan melainkan kerana kita ini kurang sikit pahaman kita terhadap agama kita. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati, agama kita ni ialah agama yang nak balaskan diri kita dengan syurga. Tak pandai sama sekali kita nak jualkan agama kita ni dengan dunia yang fana, yang tidak kekal. Kita sendiri boleh tengok dengan mata kepala. Tiap-tiap hari perkara daripada nikmat dunia hilang, tak kekal dengan manusia, sama ada nyawa, sama ada pangkat, sama ada harta benda, sama ada perkara apa-apa pun, kita boleh tengok dengan mata kepala kita tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap saat. Akan tetapi perkara itu tak tertanam di dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita kata kita beragama sekadar mana kata aku ni boleh pergi bercacun, kata aku ni orang Islam, boleh pergi IC kata kita ni orang Islam, sekadar tu. Aku beranak daripada perut ibu orang Islam, maka aku beragama sebagaimana ayah ibu aku. Tetapi Islam yang sebenar, yang patut layak kita memahami akan dia, jauh. Dengan sebab itulah kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, kena memahami perkara tersebut
belum daripada kita nak dapat kerugian. Dengan sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, cuba kita dengar orang hak hati baik sekali dengan kita. Nak lebih baik daripada Nabi Muhammad tak ada dah. Orang buat karuk ke dia, dia tak buat karuk balas. Orang niat jahat terhadap dia, dia tak niat jahat balas. Orang buatlah kezaliman terhadap dia, dia tak balaskan orang tu dengan kezaliman. Walaupun setinggi-tinggi munafikin setara mana pun menyakiti dia, dia senantiasa fa'fu wasfahu. Dia bukakan hati, suka nak beri kemaafan. Hai apai talot, wi sama kemaafan kepada orang. Dia nak ayat gapo kepada kita. Hingga orang kafir, orang tak beriman, buat kajian manusia dalam dunia ni yang kuasa nak terbiahkan manusia menjadi manusia, dia tak takdimkan, tak mendahului orang mana-mana di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang bukan Islam. Sebagaimana maklum di sisi orang-orang yang baca surat, buat kajian gapo, dia tahu kata orang kafir sendiri daripada orang barat, dak buat wicai tu wicai ni cari orang manakah daripada kalangan manusia ni yang boleh kuasa terbiahkan manusia jadi manusia nak tinggi pada Nabi Muhammad. Tak ada. Kita terkadang kita tak berasa mana dengan Nabi kita. Sejarah Nabi pun kita tak tahu mana. Sirah Nabi pun kita kelang kabut gitu ya, tak ada cerak mana, kelabu-kelabu gitu. Terkadang kita tahu sejarah hidup kita, hidup negara kita, hidup kebangsaan kita, hidup kaumiah kita, parti puak kita lebih jelas daripada sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bukan semua di kalangan orang Islam, tetapi amal sebut ni kebanyakan. Dengan sebab itulah berasa kata ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang tak adanya harga sangat. Kalau gitu bukan salah diri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sebab itulah Nabi Muhammad ni apabila dia tengok ummah, bukan tengok kita, tengok ummah dia, zamir dia berasa kata kecil hati, sehingga Tuhan kata fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ya Rasulullah, jangan menjadikan dirimu tadi itu jasa pakai binasa dengan sebab mung tu kasih saya kepada umatmu. Memang terkadang kalau kita kasih pada orang yang kita nak uak tadi, nak terbiahkan dia jadi kita, jadi molek, tak boleh dapat matlamat hak kita nak, terkadang kita mikir banyak. Rusuklah kita ke kuam kriat, berasa serabut. Ini bukan. Sebab apa Nabi kita serabutnya? Kerana dia niat molek kepada kita. Dia tak suka nak kita tadi itu jadi orang binasa hidup dunia dan rugi hidup di akhirat. Nabi kita kata lagu mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Coba kita pakat dengan Nabi kita. Ni bukan kata siapa-siapa. Kata Nabi kita yang kita mengucap kata dia adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Dia kata badiru bil a'mal, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allahumma rabbi sallim sallim. Hadis ni adalah hadis yang Nabi beri amaran kepada kita sebagai umat Islam. Dia kata badiru bil a'mal, cepat-cepatlah. Dalam arti kata kita menggunakan nyawa kita, dalam arti kata kita mari beriman dengan Tuhan, buat amalan yang soleh, amalan yang cukupnya syarat dan rukun, adanya ikhlas, adanya mutabah. Cepat-cepat belum daripada nak dapatnya fitnah. Fitnah di situ tu makna lagu mana? Ada dua fitnah. Manusia kita dah hidup 60 tahun, 70 tahun, semenjak daripada 15 tahun umur taklifi, duduk di dalam dua fitnah. Fitnah mula-mula orang panggil fitnah tu syubuhat.
Fitnah kesamaran. Berasa kata kena, sebenar tak kena. Berasa kata betul, sebenar tak betul. Berasa kata jela dah, sebenar tak lagi. Dengan sebab apa? Kerana kesamaran yang membawa pada manusia tu tak sampai kepada hakikat benar, hak benar, hak Tuhan nak, hak Rasul nak. Dengan sebab kesamaran itu kuat sehingga kita tak nampak, jadi kelam kabut teruk. Itu mana fitnah mula-mula. Yang kedua, manusia kita duduk dalam fitnatus syahawat, fitnah hawa nafsu. Ya, tak lepas manusia kita dari dua perkara tadi. Manusia kita ni tak lepas daripada dua perkara ni, sama ada fitnah syubhat ataupun fitnatus syahawat. Fitnah yang nak menjauhkan kita daripada berjayanya kita di dunia dan bahagianya kita di hari akhirat nanti. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW kata, badiru bil a'mal, suruh kita cepat sebelum daripada datang fitnah tadi. Fitnah tadi Nabi banding seumpama mana? Seumpama apa? Kaqita'in minal laili muzlimah, seumpama satu juzuk daripada malam yang gelap gelita. Ya Allah, manusia kita ni, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tak menurunkan wahyu daripadanya kepada kita, nescaya kita duduk di dalam kegelapan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hei manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bawa datang kepada kamu keterangan. Keterangan di situ bermakna al-furqan, makna boleh perkara yang boleh buat beza di antara al-haq wal batil, perkara yang tak benar dengan perkara yang benar. Yang ada di mana? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhan kamu wahai manusia. Qad ja'akum burhanum min rabbikum, daripada Tuhan kita, bukan daripada orang tu, bukan daripada orang ni. Ini manusia, daripada Tuhan yang menjadikan segala-gala, menjadikan kita tak pada, jadikan langit, jadikan bumi, jadikan segala-gala perkara, daripada Dia baik kepada kita. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan Tuhan buat turunnya cahaya kepada kita sebagai cahaya yang terang, tidak ada kesamaran sedikit pun. Walaupun begitu, syaitanir rajim, dia senantiasa nak menjauhkan kita daripada cahaya Allah Ta'ala. Sebab tu dia bawa datang dua fitnah, fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Kemudian lagu mana nak jadi apabila orang kita tak cepat, dalam arti kata tak menuntut ilmu, tak carinya kebenaran, tak mujahadahkan diri, tak gunanya kesabaran, tak segala-gala, tak usaha, tak mujahadah, nescaya Nabi kata, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafirah. Bangun tidur daripada waktu pagi, semaya subuh, sujud kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi apabila pergi kerja pukul 8 pagi, sujud pada perkara yang lain, tunduk pada perkara yang lain, terkadang kepada perkara-perkara yang menjatuhkan seorang itu akan agama dia. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Ini perkara yang patut kita mikir hari ini. Kenapa boleh jadi gitu? Nanti tengok Nabi royak lagu mana. Terkadang wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Waktu malam semaya isya, semaya berjemaah sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun pagi buat perkara-perkara yang menjatuhkan agama. Terkadang kita tak tahu perkara yang menjatuhkan agama kita ada 3 jalan. Wa ima dengan perbuatan, wa ima dengan perkataan, wa ima dengan pegangan. Bukan sekadar mana nak jatuh seorang daripada agama, sekadar pegangan, itu bukan. Jatuh dengan sebab perkataan, perbuatan yang kita sebagai orang Islam ni tak boleh nak buat. Kita nak ngaji molek. Muka kita ni 7 anggota hak Tuhan suruh sujud pada dia, 2 kaki 2 lutut serta 2 tapak tangan ni, dan dahi serta hidung kita ni. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tuhan larang tak sewi kita sujud sehingga pada matahari dan bulan. Manusia kita ni kalau tidak ada matahari,
nescaya tak boleh nak hidup dengan cara bahagia di dalam dunia ini. Juga kalau tidak ada bulan, peraturan hak Tuhan letak, nescaya manusia tak akan hidup sebagai manusia yang sempurna. Walaupun begitu, berbudi bahasa setara tu, jangan lagi Tuhan kata, wahai manusia, jangan sujud kepada bulan dan matahari. Apatah lagi kita sujud kepada manusia, tunduk kepada manusia, waktu turun dua lutut kepada manusia yang tidak beriman. Ini tak boleh. Ini perkara-perkara yang kita tak sesuai kita buat kerja. Apa boleh buat lagu tu? Ni Nabi Raya kata, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jual agama dia dengan sebab harta mata dunia. Gapo daripadanya? Nama. Yang kedua, pangkat. Yang ketiga, duit. Yang keempat, gapo lagi? Kata lagi lah. Ini daripada aradun minad dunya. Arad, perkara daripada habuai dunia yang tak kekal sama sekali duduk dengan kita. Ni terkadang kita umur 58, nak kerasian ada 2 tahun dah. Sanggup nak buat perkara-perkara lagu tu. Apakah cara memikir kita? Apakah kesedaran kita? Qala subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat oleh wahai orang yang beriman kepada ampunan daripada Allah, ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Tuhan sediakan kepada kamu tadi itu, syurga yang luas, lebih daripada dunia ni, luas daripada langit, luas daripada bumi kalau nak capur sekali. Allah Ta'ala cedekkan setiap kita ni, sore-sore hak bawah sekali lekeh dunia 10 kali dunia ni. Tetapi hadhihi, perkara tadi itu minal ghaibiyat, perkara yang gaib, yang manusia nak tengok dengan mata tak nampak, tapi yang nak tengok dengan hati, kena tengok dengan al-basirah, al-basar tak nampak. Sebab itulah kita di awal Quran, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Dengan sebab itu tak pada kita jual syurga kita, hak Tuhan nak uji melalui kita beragama, dengan dunia. Apakah kita mikir lagu mana? Tetapi dengan sebab jazibiyatid dunia, kekuatan tarik ke dunia hang ni kuat, membawa pada orang tadi itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, jualnya agama dia harga murah sangat. Allahu akbar. Sampaikan habis amalan semua bilicin. Amalan kita dah buat haji tak haji, zikir tak zikir, kebaikan tak kebaikan, jatuh agama dengan perkara lagu tu habis licin amalan. Padah orang tak ada amalan langsung, Tuhan tak masuk syurga. Kerana Tuhan kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuk syurga olehmu wahai hamba aku dengan sebab apa yang kamu itu kerja daripada amalan. Kalau gitu, ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai orang lelaki hak mana dengar suara ni dengan molek. Kalau nak beci pada hamba tak salah, sebab hamba adalah seorang yang manusia biasa. Tapi janganlah kita tepuh bahu kita dengan ajaran agama yang siapa-siapa baca di atas lidah dia akan ajaran agama, situ kita kena buat faham molek. Karena siapa dia tepuh bahu dengan ajaran agama, seolah kata dia itu tepuh bahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang peset itu tak akan selamat hidup di dunia walaupun dia nak hidup 1000 tahun pun di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, jagalah amalan kamu, jagalah pahaman kamu, jagalah umur kamu, jagalah maruah kamu, jagalah kehormatan kamu, sebelum daripada kamu itu akan kembali kelik pada Allah. Kembali kelik pada Allah, perkara yang wajib, yang tak boleh seseorang itu nak lari daripadanya.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita lari daripada mati, tapi mati itu akan hambak kita. Sempat juga satu hari kita kena mati seperti juga. Tapi mati bukan tepat hak sudah. Ayyuhal muslimun, mati bukan sudah. Bahkan mula kita nak hidup dengan hidupan hak kekal, kena mati dulu. Sebab tu katanya alim ulama, intaqala fulan min daril fana ila daril baqa. Makna pindah seorang daripada hamba Allah, daripada tempat yang binasa kepada satu tempat yang kekal abadi. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun, ingatlah akan itu pengajaran, supaya itu boleh menjadi kekuatan iman kita hidup di atas muka bumi yang sementara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tak suruh satu urusan pada kita supaya kita kerja dan kita sabar untuk kita nak menegakkan perkara Tuhan suruh kerja tadi itu dengan sia-sia. Tuhan tak suruh kita free, tak supaya manusia terkadang aurat au priap, ananiah henke tua, terkadang suruh kita tak boleh gapo. Itu manusia. Tapi Tuhan kamu ayuhan nas tak sama sekali. Ya suruh kita buat gapo, ya balah kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada kita, masa kita dok ni masa fitnah. Pernah benar dengan tarik ke nak wakwi kita tadi itu terlupa Tuhan. Tak boleh masuk dok dalam syurga pula sekali. Yang kedua, kena pergi duduk dalam api neraka sekali dengan syaitan. Dia kata sabar ayuhan nas. Manusia, sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. So sabar molek, pegang dengan ajaran molek, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kata dalam hadis sahih Muslim daripada Ma'qil ibni Yasar, anna Nabi alaihi salatu wassalam qala al-ibadatu fil harj, ibadat pada masa fitnah kahijrati ilayya, seperti hijrah kepada aku. Nah, ayat kata kita ni dok ibadat masa kita ni, masa penuh dengan benda mabuk bebas, masa penuh dengan benda syahwat bebas, benda fitnah, benda syubhat bebas. Tak ada kesempatan hari ini. Semua perkara itu kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Nabi kata ibadat pada masa kita dok ni kahijrati ilayya, seperti mung tadi itu hijrah kepada aku. Hijrah daripada Makkahul Mukarramah. Hijrah lah mana? Tinggal negeri, tinggal rumah tangga, tinggal kerja, tinggal anak pinak, bawa agama, mari duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Hari ni Nabi kata siapa dia ibadat pada masa ni kahijrati ilayya, seperti hijrah kepada aku. Riwayat satu lagi daripada Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abi Umamah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi kata siapa dia ibadat as-sabru fihin
Kita sabar pada masa kita duduk ni, hadis Hasan. Sabar pada masa kita duduk ni mithlu qabdi 'alal jam'. Seumpama kita pegang bara api duduk tangan. Apa makna? Makna payah kita nak beragama. Hari ni kita berasa istiqamah, esok kita lagu lain pula. Hari ni berasa iman naik dengan ketebah, setelah lagi tubik daripada masjid pasal dia jadi kul air pula. Itu hati kita. Hati manusia tu senantiasa kena duduk dengan orang molek sama. Kalau kita lepas diri, lepas hati, dia pergi. Kalau gitu, Nabi kata, lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan. Tiap-tiap orang awak amal pada masa tu masa ni, masa kita 50 orang di kalangan, pahala 50 orang daripada kalangan orang lelaki. Sahabat berasa pelik, kata gana banyak gitu lalu pahala Tuhan nak beri ni, hak Nabi berjanji. Pahala daripada kita ke daripada demo tu, wahai Rasulullah. Demo tu makna kita. Nabi kata pahala daripada kamu wahai sahabat. Seolah kata 50 orang sahabat, kita sabar buat amal pada masa kita fitnah dok ni, dapat pengajaran daripadanya 50 ganjaran daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nak ayat kata Tuhan tak ada suruh kita saja. Lepas daripada kita berjaya mata, terus kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk duk di dalam rahmat, nikmat, bukannya kena seksa walaupun duk dalam kubur pun sekalipun. Duk dalam kubur walaupun 1000 tahun, 2000 tahun, itu kita perasa orang dunia. Tapi orang duk dalam tu seumpama sejam, seminit, 2 minit sahaja. Bagi mereka yang Tuhan penuhkan di dalam itu nikmat-nikmat daripada nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita beriman kepada Allah. Marilah sama-sama kita beramal dengan ajaran Allah, dan kita sabar kikir sungguh dengan fitnah yang ada sekelilingi kita. Mudah-mudahan kita dapat berjaya hidup dunia dan bahagia hidup di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'iral bilal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.